Dadah rekreasi adalah dadah yang diambil secara tidak sah bagi tujuan keseronokan atau hiburan dan bukan untuk tujuan perubatan. Penggunaan dadah rekreasi secara tidak terkawal boleh menyebabkan perubahan struktur dan fungsi otak secara kekal serta menyebabkan kebergantungan atau ketagihan. Di samping mengakibatkan perasaan gembira yang melampau, rasa seronok dan khayal, hilang kawalan diri, perubahan sikap menjadi agresif dan liar, percubaan untuk berhenti daripada mengambil dadah akan menjadi sangat sukar berikutan kesan kebergantungan atau ketagihan dadah tersebut. Pendekatan pencegahan perlu dimulakan sejak peringkat awal untuk menangani masalah penyalahgunaan dadah rekreasi daripada terus menular. Institusi keluarga memainkan peranan yang sangat penting. Peranan ibu bapa atau ahli keluarga dalam memupuk sikap yang betul terhadap kehidupan dalam diri anak mereka. Pendidikan pencegahan awalan oleh ibu bapa dan keluarga yang bermula dari rumah boleh membantu dengan mengamalkan teknik keibubapaan PEKA, iaitu PEKA, iaitu P untuk peraturan, E untuk emosi, K untuk komunikasi dan A untuk akhlak. Sekiranya anda seorang anak-anak atau rakan, amalkan teknik memilih KAWAN, iaitu kawan, iaitu K untuk kualiti, A untuk akhlak, W untuk waspada, A untuk amanah dan N untuk nasihat. Masyarakat dalam kelompok yang lebih dekat juga sangat penting bagi membantu usaha kerajaan dalam memasmi gejala penagihan dadah. Sekiranya anda seorang jiran atau komuniti, amalkan teknik jiran atau komuniti, iaitu HEBAT, iaitu hebat, iaitu H untuk harmoni, E untuk empati, B untuk kerjasama, A untuk aktif dan T untuk terurus. Kelangsungan program secara atas talian masih diteruskan oleh AADK dan telah menjadi norma baru kepada semua pihak pada masa kini. Kaedah ini menjadi wadah kesinambungan penyampaian maklumat kepada golongan sasar. Tidak dinafikan kelebihan teknologi atas talian ini dapat menghubungkan pelbagai cabang ilmu dan informasi kepada setiap lapisan masyarakat dan mudah difahami dengan penggunaan komponen audiovisual dan bersesuaian. Rancak bergerak dengan aktiviti pencegahan seperti mengadakan pameran statik, walking message, walkabout dan omnipresent di kawasan-kawasan tumpuan yang ramai seperti di kawasan pasar awam, pasar tani, taman permainan, taman rekreasi, pusat membeli belah dan kawasan perumahan. Aktiviti ini dilaksanakan bagi menyampaikan maklumat berkaitan penyalahgunaan dadah, tata cara penyaluran aduan dan edaran risalah. Di samping itu juga menunjukkan keberadaan AADK di kawasan tersebut dan secara tidak langsung merapatkan hubungan antara AADK dan masyarakat setempat. Selain itu, ikon anti dadah dan ketua komuniti juga memainkan peranan bersama-sama turun membantu pihak ADK bagi membendung masalah penagihan dan penyalahgunaan dadah di kawasan mereka. Dalam pada itu, AADK juga meneruskan kolaborasi bersama rakan strategik dan rakan pintar dalam menyampaikan kempen-kempen kesedaran awam dan pendidikan pencegahan dadah kepada orang ramai. Contohnya, bersama Jabatan Penerangan di Negeri Selangor, AADK bekerjasama melalui program Info on Wheel. Melalui pendekatan ini, penyampaian maklumat pencegahan dadah dapat disampaikan secara berfokus kepada komuniti khususnya di kawasan berisiko tinggi dan luar bandar. Walaupun berada dalam tempoh endemik, kebersamaan komuniti dan kewajipan perkongsian oleh ADK dapat disampaikan. Pelatihan ikon anti dadah dibuat bagi membantu AADK dalam menyebarluaskan mesej mengenai impak penyalahgunaan bahan terlarang kepada golongan sasaran. Ikon anti dadah adalah individu atau seseorang yang mempunyai personaliti berpengaruh, mempunyai nilai murni yang mampu mengajak orang ramai dalam melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dan dinamik. Sehubungan dengan itu, dengan adanya personaliti berpengaruh ini akan membantu menyebarluaskan kempen anti dadah ini dan perkhidmatan yang disediakan oleh DK kepada masyarakat.
Skuad Anti Dadah merupakan satu entiti kesukarelaan agensi anti dadah kebangsaan dan melaksanakan aktiviti berbentuk anti dadah di dalam kawasan atau komuniti masing-masing. Skuad Anti Dadah berperanan memberi kesedaran mengenai bahaya penyalahgunaan dadah kepada masyarakat, memberi pertolongan dan sokongan kepada mereka yang menghadapi masalah dadah, menjadi ejen penyalur maklumat dan mempromosi perkhidmatan AADK. Pengisian aktiviti dilaksanakan oleh ahli yang mempunyai kepakaran dan bakat, manakala aktiviti menjurus kepada kumpulan yang disasarkan. Badan bukan kerajaan, NGO dan persatuan turut bersama memainkan peranan membantu usaha pencegahan dalam sesuatu lokaliti dan bagi meningkatkan penerimaan serta mengurangkan stigma negatif masyarakat terhadap penagih dadah. Ini penting dalam membantu penagih dadah untuk kembali hidup seperti masyarakat biasa. Rawatan dan pemulihan merupakan satu proses membantu penagih untuk berhenti mencari menggunakan dadah secara kompulsif dan seterusnya meninggalkan tabiat penagihan dadah. Ia melibatkan beberapa proses intervensi dan sokongan yang membolehkan individu menangani masalah penagihan, membuat keputusan yang betul berhubung dengan kehidupan dan seterusnya mengintegrasikan diri dalam keluarga dan komuniti. Dalam tempoh pandemik dan Pelan Pemulihan Negara, ramai klien AADK yang terkesan. AADK meneruskan sokongan emosi, keperluan asas untuk klien yang terkesan dalam meneruskan kehidupan seharian dengan kerjasama pihak-pihak berkepentingan bersama-sama dalam pemberian barang keperluan asas iaitu bakul makanan melalui program ziarah ihsan, di samping menyampaikan perkhidmatan secara sistematik serta dapat mengetahui status terkini berkaitan kepulihan mereka dengan pemantauan berterusan terhadap proses kepulihan mereka. AADK juga memperluaskan skop penyampaian perkhidmatan AADK kepada semua individu iaitu kumpulan sasar yang meliputi klien, ahli keluarga klien dan pemimpin komuniti setempat. Badan bukan kerajaan NGO, mereka merupakan pelengkap kepada usaha kerajaan dalam rawatan dan pemulihan dadah. Tindakan-tindakan yang dapat diambil adalah menggerakkan usaha bersepadu secara individu atau kolektif pada peringkat masyarakat, nasional dan antarabangsa untuk mencegah, merawat dan memulihkan penagih dadah. Di samping itu, mereka juga boleh menyediakan fasiliti rawatan dan pemulihan dadah bagi mewujudkan kepelbagaian sumber sokongan dalam komuniti dan membangunkan potensi serta mengupayakan NGO dalam semua aspek pencegahan dan pemulihan penyalahgunaan dadah. Dalam hal ini, NGO berfungsi sebagai ejen perubahan kepada masyarakat. Pemerkasaan program rawatan dan pemulihan berasaskan psikososial telah diperluaskan. NGO berkaitan juga sering mengadakan program secara atas talian sebagai platform bantuan merawat pulih. Sebagai contoh, program bersama Pengasih Malaysia, Simposium JKPD dan Hari Kepulihan AADK yang telah melibatkan pelbagai pihak yang bersatu bersama AADK dalam tujuan yang sama, membantu penagih dadah atau klien mencapai kepulihan secara total. Dadah jenis sintetik atau terbitan yang dihasilkan melalui pencampuran bahan-bahan kimia, khususnya jenis amfetamin, memberi kesan kekal kepada kerosakan otak pengguna yang mempengaruhi corak tingkah laku, pemikiran dan emosi mereka. Kaedah konvensional seperti terapi psikososial secara tunggal bukan lagi menjadi pendekatan yang berkesan dalam merawat dan memulihkan mereka. Pengguna dadah sintetik selalunya sukar dikawal dan lebih agresif berbanding pengguna dadah lain, dan boleh mengancam keselamatan orang lain dan diri mereka sendiri. Tempoh rawatan yang mencukupi adalah penting. Setiap penagih perlu melalui tempoh rawatan yang sesuai mengikut jenis dan tahap keparahan penagihan dan keperluan kepulihan mereka. Kajian mendapati kebanyakan penagih
memerlukan sekurang-kurangnya 3 bulan rawatan dan pemulihan untuk mengurangkan atau menghentikan penggunaan dadah. Kepulihan ialah satu proses jangka panjang dan biasanya penagih akan menjalani rawatan dan pemulihan berulang kali. Penagihan semula boleh berlaku pada bila-bila masa dan ini memberi petanda bahawa keperluan dan kaedah rawatan perlu disesuaikan dengan keperluan klien. Rawatan perubatan yang digabungkan dengan kaunseling dan terapi lain akan lebih memberi kesan kepada kebanyakan penagih dadah jenis sintetik dan psikoaktif. Terapi tingkah laku termasuk kaunseling individu, keluarga atau kelompok merupakan pendekatan yang biasa digunakan untuk merawat dan memulihkan penagih dadah. Pendekatan terapi tingkah laku memberi fokus kepada motivasi penagih untuk berubah, insentif untuk abstinen, membina kemahiran untuk menentang penggunaan dadah, menggantikan aktiviti penggunaan dadah dengan aktiviti yang lebih sihat, meningkatkan kemahiran daya tindak dan memperbaiki perhubungan interpersonal.